Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qur'ani sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal ajilatil muhibbin wa ba'dada asraril asyiqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'il muslimin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri datan min lisani yafqahu qawli wa rabbi tamim bil khair wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertamanya dan buat sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita umur yang panjang untuk kita sama-sama melakukan kewajipan ibadat yang sangat penting, iaitu ibadat solat, yang mana kemungkinan itu yang terakhir bagi kita, sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, "Iza qumta fi salatika fasalli muwaddi'." Jika engkau mengerjakan solat, maka solatlah seperti solat orang yang akan berpisah dengan dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala taqallam bil qalamin ta'tazir minhu wa ajmi'in ya'sa 'anna fi aidin nas. Janganlah engkau berkata dengan sesuatu perkataan yang nanti akan engkau sesali, dan kuatkanlah untuk tidak berharap dengan sesuatu yang ada di tangan manusia. Maka pada malam ini kita menyambung untuk kita membicarakan tentang ibadat yang paling penting, sangat dituntut untuk kita menyempurnakan agar kita itu dapat memelihara solat kita, menjaga ibadat kita itu dengan benar-benar berpandukan kepada ilmu. Kerana hanya ilmu sajalah yang boleh membimbing seseorang itu dan itu kata Rasulullah mestilah dipelajari dengan ta'alum, iaitu belajar, dan fikih itu dengan bertafakuh. Dan ilmu itu al-ilmi imamun amalin wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imam kepada amal dan amal adalah makmumnya. Maka apabila kita nak mengambil ilmu, kita mesti berpandukan kepada yang benar-benar orang yang mempunyai ilmu yang bersanad, bersambung pada satu di dalam muqaddimah Sahih Muslim menyebutkan, "Fanzuru annan ta'khuzu nadinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka hendaklah kalian melihat daripada siapa kalian mengambil agama kalian. Hendaklah kita lihat, kerana takut tersalah mengambil ilmu, kita akan juga membawa jalan yang sesat, jalan yang tidak berpandukan kepada pendapat
majoriti ulama, maka hukum ini terpakai dengan mengambil dalil pada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian jumhur ulama, kesepakatan ulama semuanya dan kias. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, kita menyambung kepada pembicaraan praktikal solat sempurna. Ketika sebelum ini ditanyakan kepada saya kitab apa yang saya gunakan, itulah yang kitab yang telah disusun oleh guru mulia kami Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Habibullah Ta'ala. Beginilah kitabnya, praktikal solat sempurna. Jadi kalau tuan-tuan nak mengaji, biar dengan berkitab itu lebih teratur, kerana mengambil ilmu ini ada aturannya. Adanya guru, adanya kitab, adanya catatan. Itu dikatakan belajar. Jadi tuan-tuan selepas saya mungkin kalau disambung, mungkin boleh dapatkan kitab ni. Saya selalu syorkan kepada para jamaah agar mendapatkan kitab sebegini. Ketika pengajian nanti dikeluarkan dan kitab ini diwakafkan kepada pihak surau. Kerana apa? Seandainya kita tidak hadir dalam pengajian, maka kitab tersebut boleh digunakan oleh orang lain dan kita juga mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentinglah untuk kita itu mengambil ilmu dengan cara teratur, dengan cara tersusun, agar tersemat di dalam fikiran kita, lalu masuk ke dalam lubuk hati kita, lalu kita dapat mengamalkan ilmu tersebut. Kerana Imam Sufyan Al-Sari rahimahullah ta'ala menyebutkan, ibu aku berpesan, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allama ilmi illa idza nawaita amali bihi wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Hendaklah engkau berniat untuk mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari, kelak akan menjadi bala bagi kamu di akhirat. Ilmu kita belajar, kita dengar kuliah, tapi kita tidak beramal, itu akan menjadi bala di akhirat. Apatah lagi kepada orang yang mempunyai ilmu, kalau dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Sebagaimana di dalam kitab Mata Zubat, Syekh Ruslan mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abadil wasan. Kerana orang alim itu mengetahui ilmu tersebut, dia tidak beramal, maka dia akan diseksa terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Ini sangat berat. Itu sebab ada hadis yang mengatakan sedahsyat-dahsyat seksaan di akhirat, iaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi apabila kita mengamalkan ilmu, sesuatu ilmu itu sebagaimana yang disebutkan, man amila bima alima aw rasulullah wa ilma ma lam ya'lam, barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Maka dengan itu, jangan sampai kita itu tidak beramal dengan ilmu, kerana dan lam yazad min Allah illa bu'da, ia akan bertambah jauh. Kita subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib dan isyak, senantiasa kita itu ingin mendapatkan ganjaran yang lebih 27 darjat solat berjemaah. Tetapi mesti kita mengetahui tata cara kifiat dalam solat berjemaah, kerana ini juga gagal dipraktikkan oleh kebanyakan daripada mereka. Dia tahu, dia seronok datang sembahyang berjemaah ni, orang berjemaah, dia berjemaah, dia main ikut je. Bulan Ramadan ni lagi penuh orang berjemaah, lagi ramai, dia main ikut aje lah.
Seronok sangat nak berjemaah, tapi dia tak tahu tata cara berjemaah bagaimana. Rasulullah bersabda, innamal imamu liyu'tamma bihi fala tahtalifu alaihi fa iza kabara fakabbiru wa iza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti oleh makmum. Kita lantik seorang imam, makmum mesti mengikut imam. Janganlah kamu menyalahinya. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Apabila dia rukuk, hendaklah kamu rukuk. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inni amamukum fala tasbiquni bil ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa inni arakum amani wa min khalfi. Sesungguhnya aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahuluku dengan rukuk, tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan bangun berdiri, dan tidak pula dengan keluar daripada solat. Kerana aku dapat melihat kamu dari hadapan, dari belakangku. Itu khususiat yang diberikan kepada Allah, kepada Rasulullah oleh Allah, yang boleh melihat daripada belakang. Jadi di sini maksudnya seorang makmum mesti mengikuti imam, bukan menyertai imam. Kena tunggu dulu imam menyelesaikan perbuatannya, Allahu Akbar, baru makmum. Tunggu selesai dulu imam rukuk sempurna, Allahu Akbar, baru makmum. Tunggu imam dah berdiri tegak, Sami Allahu liman hamidah, baru kita ikut. Tunggu imam meletakkan dahinya ke tempat sujud, Allahu Akbar, baru kita. Itu kaedahnya, bukan menyertai imam. Ini yang banyak menyertai imam ni, tak sabar-sabar dia. Tak sabar-sabar. Yang ditakuti kalau dia mendahului perbuatan imam ataupun mengangkat kepalanya mendahului imam, Rasulullah SAW memberi amaran, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidaklah orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu merasa takut akan di mana Allah akan mengubah kepalanya menjadi himar, ataupun awyah'allahu suratan himar, ataupun menjadikan rupanya seperti himar, seperti keldai. Itu sebab berhati-hati dalam sembahyang berjemaah ini. Kemudian ketika bila kita itu nak bangun, para makmum yang duduk dia jangan berdiri. Iaitu ketika bila dia nak berdiri itu, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, itu ketika tu berdiri, bukan berdiri lama. Dalam satu lagi riwayat Rasulullah, kalau dalam hukum fiqh makruh hukumnya, sebelum imam keluar, dia belum nampak lagi imam, dia dah berdiri dah. Ini banyak juga berlaku, di mana Rasulullah bersabda, iza aqimatas salatu fala taqumu hatta taruni qad kharajtu. Apabila solat telah diikamahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka janganlah kamu bangun berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Tunggu imam dah nampak imam baru berdiri. Itu yang banyak tu, kadang-kadang dah berdiri imam pun tak ada. Imam tak ada lagi, imam pun tak datang. Ini yang banyak berlaku. Di sini saya tak tahu, tempat saya berlaku. Akhirnya dah tak ada imam, siapa boleh jadi imam? Orang semua dah berdiri dah, tak nampak-nampak lagi imam. Itu sebab tugas muazzin. Muazzin nak qamat, dia kena minta izin daripada imam dulu. Dia mesti pastikan ada imam. Muazzin dia tak boleh main qamat saja. Banyak masjid yang saya pergi, yang saya berjemaah, biasanya kalau subuh imam yang bertugas tak datang.
Imam yang tak bertugas memang tak datang lah, walaupun duduk kuarter sebelah masjid sekalipun. Dan maaflah tuan-tuan, berkira-kira dia orang ni kerja. Imam pun berkira juga bekerja di masjid. Kamu pandanglah, berkira. Sebab dia tak bertugas, maka dia tak datang. Dia takut yang bertugas tu tak datang, dia kena ganti. Ini yang banyak berlaku. Malah Allah yarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dulu ketika menjaga masjid banyak menegur perkara ini. Tidak sepatutnya berlaku begitu. Mesti ada combination antara imam. Kalau seorang imam tu tak boleh datang, dia mesti cari penggantinya, imam yang lain, kawan-kawan dia, tolong gantikan dia. Begitu sepatutnya. Ini yang banyak berlaku. Akhirnya bila qamat dah habis, imam tak ada. Carilah jemaah mana-mana yang boleh jadi imam. Saya tak tahu di sini sama ada berlaku atau tidak. Ada tengok orang tu pakai serban, pakai jubah, ada lidah, dia naikkan jadi imam. Padahal baru join tabligh 3 hari ya. Tak erti apa-apa. Baru join tabligh 3 hari, tak tahu apa-apa. Dia tengok pakai serban, pakai jubah, ada lidah, ada janggut sikit. Lepas tu bersiwak pula, kek. Ini boleh jadi imam. Tolak jadi imam, tak boleh jadi imam rupanya. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Banyak. Itu sebab jangan qamat dulu, tunggu mesti ada imam. Dan jangan qamat dulu selagi imam tidak memberi perintah. Perintah itu, imam itu sebagai general, ketua. Kalau imam kata qamat, qamat. Itu kaedah. Itu kaedah dalam sembahyang berjemaah. Biar sempurna sembahyang itu. Dan boleh tak kita mufarakah? Ini masalah. Iaitu keluar daripada imam. Seumpama di surau ini, kalau akhir Jumaat penuh, kan? Penuh. Di luar pun mungkin ada orang sembahyang Jumaat. Sekarang dah boleh penuh dah, 1 April lagi penuh. Boleh rapat saf kalau di Kuala Lumpur. Tidak ada tingkat umur, semua boleh hadir dah. Jadi di luar ramai orang sembahyang Jumaat. Tiba-tiba hujan pula. Tengah-tengah sembahyang hujan. Jadi macam mana keadaan makmum tu? Boleh tak dia mufarakah? Jawabnya boleh. Dia boleh berniat mufarakah, berpisah daripada imam dan meneruskan solatnya secara bersendirian. Hukumnya harus. Dan dia dapat ganjaran pahala berjemaah asalkan dia dah dapat 1 rakaat bersama imam. Itu kaedah. Yang kebanyakan tak tahu, kalau berlaku hujan, seumpama di Masjid Jami' Kuala Lumpur, masjid-masjid Kuala Lumpur yang ada di luar orang sembahyang, bila hujan lebat, imam meneruskan sembahyang, imam pula baca panjang, dia tunggu. Akhirnya dia marah pada imam. Sebab apa? Apa imam panjang sangat ni? Tak tahu hujan ke? Yang kau tak ada ilmu, mufarakah lah. Mufarakah lah. Selesaikanlah sembahyang kamu. Dan kamu mendapat ganjaran pahala, harus hukumnya. Tapi kalau tak ada keuzuran, makruh hukumnya kerana dia mufarakah daripada solat jemaah yang dituntut. Sama ada tuntut secara wajib ataupun sunat muakkad. Yang pertamanya, imam tu boleh, makmum boleh niat mufarakah kalau imam terlampau panjang bacaannya. Ni makmum sakit lutut, makmum ada urusan. Pernah berlaku dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang sedang sahabat Nabi yang kerja berat. Kerjanya menyiram tanah, pohon, tamar dan anggur. Bawa baldi, 2 baldi. Singgah di masjid, tiba-tiba Sayyidina Mu'az bin Jabal jadi imam. Ketika itu Sayyidina Mu'az bin Jabal dikatakan membaca surah Al-Baqarah yang agak panjang. Lalu dia mufarakah. Dia selesaikan sembahyang dia sendiri, dia pun keluar. Peristiwa itu diadukan oleh sahabat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Lalu Sayyidina Mu'az mengatakan sesungguhnya dia tu seorang munafik. Habis satu masjid kata dia munafik. Dia pun
Jibril dijumpa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, satu masjid termasuk Muaz bin Jabal mengatakan aku munafik. Lalu diceritakan kepada Nabi apa yang telah berlaku. Lalu Rasulullah dengan merah padam muka Rasulullah memanggil Sayyidina Muaz yang ada dalam masjid. Hai Muaz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Apabila engkau mengimami orang ramai, maka ringkaskanlah bacaan. Itu sebab Sayyidina Anas bin Malik mengatakan aku tidak pernah sembahyang kecuali di belakang Rasulullah SAW yang ringkas. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna minkum munafirina fa'ayyakum ayhan nas falyajizha fa inna min waraihi kabir wa da'if wa zal hajat. Hai manusia, ada di antara sekalian ada yang bertindak menjadi imam menyebabkan orang benci pada agama ini. Kerana itu siapa saja di antara kamu menjadi imam, hendaklah dia memendekkan bacaan solat. Kerana di belakangnya ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang berhajat. Jangan dipanjang-panjangkan bacaan. Saya tak tahu, di sini mungkin tidak berlaku, tempat saya berlaku tuan-tuan. Pada bulan Ramadan beberapa tahun yang dahulu, saya tinggal di Desa Pandan. Ketika itu beberapa masjid di Kuala Lumpur dirobohkan untuk dibuat baru. Di antaranya Masjid Ar-Rahman di Jalan Pantai dirobohkan. Masjid Jamek Kuala Lumpur juga di bawah penyelenggaraan renovation. Masjid Arimah Kampung Pandan juga dirobohkan, dibuat baru. Sekarang dah siap dah hampir dah 4 tahun ke 5 tahun. Jadi bila tak ada masjid, orang nak berjemaah pada bulan Ramadan. Rumah saya itu rumah pangsa, rumah flat. Ada satu rumah kosong tuan yang dijadikan oleh orang sebagai surau sementara agar dapat dia solat tarawih Ramadan. Depan rumah saya itu ada rumah kosong sebelah tadika. Kosong, kebetulan kosong. Orang pun buat surau. Ketika itu bulan Ramadan, jadi saya buka puasa ke rumah. Buka puasa ke rumah ketika itu. Jadi terdengar saya, kerana surau tu dia ada buat iftar. Jadi orang yang datang kat surau itu, dia akan sembahyang maghrib terlebih dahulu. Ketika itu dia akan iftar, iaitu buka puasa dengan memakan beberapa biji buah tamar, minum air, kemudiannya sembahyang maghrib. Nanti lepas sembahyang maghrib baru makan berat. Tiba-tiba daripada rumah saya tu, saya dengar imam yang dipilih oleh orang ramai ketika itu dalam solat maghribnya membaca surah yang panjang. Saya kata kesian pada jemaah. Tidak sepatutnya imam itu membaca surah yang panjang ketika waktu maghrib, ketika orang belum lagi makan, belum lagi buka puasa. Tapi dia tak peduli, dia baca juga panjang. Itulah dikatakan yang menyebabkan Rasulullah mengatakan menyebabkan orang benci pada agama ini. Apa surah dia baca tuan-tuan? Ini betul. Nak tiru pula surah, nak tiru pula suara Syekh Abdul Rashid Al-Afasi. Orang kita ni memang suka tiru suara kali-kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sampai habis dia baca. Saya kata kesian orang belakang, belum makan-makan lagi. Ini imam tak faham. Tak faham. Macam imam tadi bagus, baca Al-Hakumut Takasur, baca surah Al-Kafirun. Kerana di dalam
kitab Imam Nawawi menyusunkan kaedah-kaedah dalam membaca surah ketika di dalam solat. Jadi dibaca kisarul mufassal, surah yang pendek pada waktu maghrib, di antara wadduha sampai an-nas. Jadi pilih surah yang mana, biar baca secara lengkap. Itu sebab ulama-ulama mengatakan membaca surah secara lengkap, sebagaimana di dalam kitab At-Tibyan fi Adalal Hamatil Quran, diriwayatkan oleh Ibnu Daud dengan isnadnya daripada Abdullah bin Abu Huzair radhiyallahu ta'ala, seorang tabi'in terkenal, mengatakan mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagiannya. Ulama berkata membaca surah yang pendek secara lengkap itu lebih baik daripada membaca sebahagian surah yang panjang seperti surah pendek. Itu kaedahnya. Biar kita itu berpandu pada ilmu walaupun jadi imam sekalipun. Jadi jangan dibaca yang tembuk-tembuk. Sebab kadang-kadang yang tembuk tu tak sempurna dibaca, tak habis ceritanya. Kalau maghrib kisarul mufassal antara wadduha sampai an-nas. Kalau subuh panjang sikit, tiwala mufassal daripada amma yatasaalun sampai kepada an-nas. Sama ada nak ambil wadduha, alam nashrah, lam yakunil ladzi, silakan. Nak ambil sabbih isma rabbikal a'la, silakan. Adapun isyak, zuhur dan lainnya pertengahan, yang mana Rasulullah SAW dalam solat isyak kebanyakan yang membaca surah At-Tin wa Tiniz Zaitun. Itu bacaannya baginda Nabi SAW. Baik. Jadi kita kena tengok kontradik. Saya pernah tegur seorang imam di tempat saya, baca panjang. Itu sebab masjid tak ramai orang. Dia kata, apa orang tak nak datang masjid? Dah kau baca panjang, siapa nak datang? Orang semua dah watai-watai, sakit pinggang, sakit lutut belaka. Ada urusan lain lagi. Kau baca panjang-panjang, siapa nak datang? Ini masalah. Cuba baca pendek-pendek. Seronok orang datang berjemaah. Jadi saya tegur. Dia kata, awak tahu tak? Tuan tahu tak? Dia cakap dengan saya, Rasulullah SAW baca 100 ayat dalam semayang, dia kata. Saya kata, belajar dulu. Ini masalah. Kadang-kadang di sini saya tak tahu. Kebanyakan masjid, imam-imam kalau kuliah memang tak ada muka dia. Minta maaf cakap lah. Tak pernah duduk kuliah. Ini masalahnya. Biar tahu. Tak pernah duduk. Ini masalahnya. Jadi saya katakan, kena faham. Apabila berlaku kontradik antara perbuatan dan perintah Rasulullah. Perbuatan Rasulullah SAW yang membaca surah yang panjang, dengan perintah Rasulullah yang menyuruh membaca surah yang pendek. Maka apabila ada kontradik hadis sebegini, maka dahulukan perintah daripada Rasulullah, bukannya mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kena faham. Ini dalam kaedah fiqh. Tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Tuan pergi Mekah, sana baca panjang. Dia nak pakai dalil Mekah pula. Syekh Abdul Rahman As-Sudais baca panjang, Imam Mekah baca panjang. Saya kata, apa tujuan kita pergi Mekah? Untuk beribadat. Ada tak orang nak pergi, yang pergi Mekah tu sibuk nak hantar anak tuition, sibuk nak balik rumah, sibuk nak pergi kerja pagi-pagi? Tak ada. Kerjanya tujuannya ibadat. Silakan panjang. Sebab tak ada tujuan lain. Tujuan kita untuk ibadat. Tak ada masalah lah kalau di Mekah sekalipun dibacakan panjang. Tapi di sini kadang-kadang ada orang yang singgah, bawa Grab, bawa teksi, penumpang tunggu. Dia nak bawa penumpang. Ada orang yang singgah sembahyang, nanti nak hantar isteri pergi dialisis, nak hantar anak pergi tuition. Ada hajat. Ini penting. Jangan syok sendiri je sembahyang ni. Jangan syok sendiri je. Kena fikirkan orang di belakang. Ini masalahnya. Maka dengan itu, baca surah yang boleh memberi kefahaman kepada orang. Kerana sembahyang ini mesti difahami, mesti diketahui setiap apa yang dibaca. Kalau tadi itu dibaca Al-Haakumut Takasur, kita tahulah di mana kita akan rukuk nanti. Dibacakan Qul ya ayyuhal kafirun.
Kita tahu dah hujungnya. Lakum dinukum waliyadin. Rukuk dah. Dah tahu dah. Cuba baca yang panjang-panjang, tengok. Orang pun tak tahu bila nak rukuk ni. Tunggu tak rukuk lagi. Ataupun kadang-kadang terlupa ayat-ayat dan sebagainya. Katakan dia ambil surah Ali Imran. Ali Imran yang tengah-tengah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadali ali fir'auna wal ladzina min qablikum kadzabu bi ayatina faqadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzi hilang. Jemaah pun pening kepala, nak sambung tak tahu surah apa, habis hilang khusyuk sembahyang orang semua. Kena faham tu. Kalau yang belakang ni tahfiz belaka, tak apalah baca macam tu, bolehlah tolong sambung. Akhirnya orang tak boleh nak sambung, dia lupa. Qul lilladzi. Pernah dulu berlaku tuan, macam saya lah. Imam lupa, seorang sambung ayat, seorang sambung ayat. Tiga-tiga tak betul ayatnya. Semua disambungnya ayat lain. Jadi masalah lagi, imam lagi pening kepala. Itu sebab kita, kalau imam terlupa, biarkan dia dulu. Jangan terus sambung. Lagi gabra imam tu jadinya. Biarkan dia cari dulu. Ataupun imam tu kalau dah baca panjang, dia terus rukuk. Itu kaedahnya. Ataupun dia menukar surah yang lebih pendek. Kalau dia lupa tadi, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi'sal mihad. Lupa ini, di siang ini memang satu fitrah bagi manusia. Boleh lupa, tak? Jangan main-main. Imam Hafiz boleh lupa. Jangan main-main. Disebabkan jatuhnya nisfu Sya'ban pada malam Jumaat. Kan baru-baru nisfu Sya'ban jatuh pada malam Jumaat. Jadi pada malam tu imam baca Yasin 3 kali. 3 kali imam baca Yasin. Akhirnya lupa ayat sajadah. Lupa dia, tercampur dengan surah Yasin. Itu berlaku. Kadang-kadang baca Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaitun. Lupa, hilang. Apa ni? Zaitun. Dia lupa. Banyak berlaku tuan. Banyak berlaku perkara-perkara begini. Itu sebab penting pada panduan hukum, panduan ilmu. Saya ketika pergi umrah 3-4 tahun lepas, disebabkan kegairahan orang kita pergi umrah. Seronok nak pergi umrah, tapi tak nak sembahyang berjemaah, tak nak datang ke masjid, tak tahu cara-cara sembahyang berjemaah. Akhirnya mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ini berlaku depan mata saya sendiri tuan-tuan. Ketika itu di Masjid Nabawi, hari Jumaat Subuh imam membaca surah As-Sajadah diikuti dengan surah Al-Insan. Jemaah kita yang ni ikut tabung haji yang pergi Mekah, ketika imam membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kita sujud. Yang tak pernah datang masjid, yang tak pernah datang surau, pening kepala dia. Ada yang merukuk, ada yang berdiri, masih kiam. Dia tengok ada yang sujud, ada yang rukuk, dah pening dia. Nak buat macam mana dia? Tak pernah berjemaah. Itu sebab datang berjemaah, biar belajar. Tak pernah. Masjid saya juga berlaku. Sebab tak pernah. Ramadan saja datang masjid, Ramadan datang. Sebab Ramadan tu dia bangun sahur, boleh dah datang masjid atau surau. Satu hari Jumaat, abang baca surah As-Sajadah. Selesai sembahyang tu dia jumpa saya, ustaz, nak tanya ustaz, imam tadi salah ke?
Patutnya dia rukuk, dia pergi sujud. Saya kata, memang salah lah, kau pergi tegur. Saya pun balik, lantak kau lah. Dah kau tak nak belajar. Ini masalah. Masalah pada jemaah kita main ikut-ikut semayang. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Itu sebab jangan kita semayang itu main ikut-ikut saja. Bila main ikut-ikut, itulah jadinya. Kalau kita main ikut-ikut saja, maka berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi semayang ini biar betul-betul. Kemudiannya, kalau imam meninggalkan sunat abad, tasyahud awal kunut, maka harus bagi makmum mufarakah dengan tujuan untuk melakukan sunat itu. Tapi mesti tengok kalau di tempat kita. Tapi kalau di Mekah, mereka berpegang kepada mazhab yang lain, mazhab Hanafi. Mereka tidak berkunut. Maka kita janganlah mengada-ngada pergi kunut. Kita mesti ikut imam tersebut mazhabnya. Orang kita ini pun tak faham juga, terlampau bertaklid sampai kan tak tahu cara-cara untuk mengikut imam. Kita mesti mengikut mazhab imam tersebut. Kalau di sini mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau di sana memegang kepada mazhab Hanafi, mesti kita ikut mazhab dia. Imam tidak berkunut, tak payahlah mengada-gada pergi kunut. Orang kita pun sibuk juga berkunut. Ini masalah. Ini masalah, tuan-tuan. Itu sebab penting. Akhirnya tanya, imam tu tak ada kunut, tak ada kunut. Kunut ini bukannya rukun di dalam sembahyang. Tak berkunut pun sah. Bagi orang yang masih lagi ada qadaan. Kerana solat yang tertinggal wajib dia qadakan. Mungkin ketika waktu remaja dulu, waktu dia masih lagi anak dara dulu, mungkin pernah meninggalkan sembahyang, maka wajib untuk dia, kerana pendapat yang tahqiq, yang benar dalam perkara qada ini merupakan pendapat jumhur majoriti keempat-empat mazhab, adalah orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib mengqadakan solat tersebut. Abdullah fallahu haqqu bil wafa, tunaikan hak Allah kerana hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. Tak boleh kita tinggal begitu saja sembahyang. Jadi macam mana? Nanti waktu tarawih rebut peluang, imam musalli sunatan tarawih rakaatani imam lillahi taala, kita ke belakang usalli fardhu subuhi qadaan makmum lillahi taala. Nak kunut tak payah. Nanti nampak sangat kat orang kita tak sembahyang subuh dulu, lama, banyak tinggal. Boleh. Malah ada pendapat yang mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin, mengatakan orang yang meninggal masih lagi ada hutang solat fardu, haram hukumnya dia melakukan solat-solat sunat. Tetapi pendapat Imam Nawawi mengatakan boleh-boleh saja, tetapi dia mesti mengqadakan solat sunat fardu yang dia tinggalkan. Fadainullah yaqub an yaqda, maka hutang Allah lebih utama lagi untuk dia bayar. Wajib dia membayar hutang Allah itu. Jadi jangan sampai kita itu berhutang dengan Allah kerana kegairahan nak sembahyang tarawih, sembahyang sunat, hingga kita melupakan sembahyang fardu yang pernah kita tinggalkan dahulu. Ini penting sangat-sangat, tuan-tuan. Itu di antaranya. Kemudiannya dalam meraihkan pendapat mazhab, tuan-tuan juga mesti meraihkan pendapat mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita mengangkat takbir Allahu Akbar, tangan kita di sini. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali, tangannya di bawah pusat. Kalau dengan mazhab Maliki, dia melepaskan tangan Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan jangan pelik. Kalau tengok ada orang Maliki, ada orang Hambali yang sembahyangnya santai saja, tangan di bawah pusat. Jadi itu juga benar. Mesti kena tahu tu. Sebab kadang-kadang orang kita ini bila dia tak belajar, dia belajar tu saja. Dia tengok ada orang Bangladesh, ada orang India sembahyang santai, dia kata orang tu malas sembahyang. Ini masalah. Bila tak belajar, menyalah-nyalahkan orang.
dan sebagainya. Itu di antaranya tuan-tuan. Jadi saya pada malam ini tak nak bercakap panjang seumpama yang pertama dahulu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri, kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Dan saya mengucapkan selamat marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kesihatan kepada tuan-tuan, beri kekuatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita, kita tidak tahu. Berebutlah sebanyak-banyaknya peluang untuk kita menjadi orang yang menjadikan Ramadan itu sebagai satu peluang untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ampun dan maaf daripada saya kerana Ramadan ini lau azinallahu keduanya, langit dan bumi akan mengkhabarkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan bahawa ia mendapat syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan adalah ahli syurga semuanya, ya, dan senantiasa di bawah pemeliharaan Allah SWT. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.